Tajuk terakhir untuk bab yang kedua, pertukaran gas dalam tumbuhan. Cikgu rasa ini sekejap saja ni, jadi tolong beri perhatian. Kalau ada tidak faham, tolong tulis di bahagian komen. Terima kasih. Cikgu sediakan dulu cikgu punya laser pointer, dan mari kita belajar. Okey. Mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang, dan akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Waktu siang, kalau kita tengok ini, ambil karbon dioksida, oksigen, penyingkiran oksigen dan karbon dioksida. Tapi kalau waktu malam, hanya ambil oksigen dan penyingkiran karbon dioksida. Peresapan karbon dioksida, struktur di dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas. Peresapan, cikgu ulang semula. Peresapan karbon dioksida, ada satu struktur dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas. Peresapan karbon dioksida berlaku melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Ini dia punya gambar raja umum. Cikgu akan baca lebih terperinci selepas ini. Untuk peringkat yang pertama, apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembab meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Yang kedua, hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam udara di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida daripada atmosfera dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma terbuka. Ini stoma dia. Kita boleh faham melalui karbon dioksida masuk dan membebaskan keluar oksigen. Liang stoma dan sel pengawal. Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplast untuk menjalankan fotosintesis. Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan fotosintesis apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas. Ini kalau terbuka, gambar raja E terbuka, gambar raja B tertutup. Sekarang ini kita akan memahami pula proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan kepekatan molekul air yang tinggi, iaitu larutan kepekatan zat larut yang rendah, ke kawasan kepekatan molekul air yang rendah, iaitu kelarutan kepekatan zat terlarut yang tinggi merentas membran separah telap. Jika murid tidak faham yang ini, nanti cikgu buat dia punya lukisan. Ada lukisan nanti, cikgu harap kamu boleh faham. Membran ini telap kepada air tetapi tidak telap kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. Cikgu harap kamu boleh faham. Ini yang warna biru, ini adalah air.
Manakala yang bintil merah ini adalah zat terlarut. Okey. Dalam keadaan sama banyak, kita dapati bahawa yang ini kepekatan ataupun air dia adalah tinggi. Tapi kepekatan air, molekul air di sini rendah sebab banyak molekul zat terlarut. Selepas kita buat proses osmosis, kita dapati bahawa ada perubahan air yang ketara. Kenapa dia ketara? Sebab di sini kepekatan air dan juga kepekatan kepekatan molekul air dan molekul zat terlarut dia sudah sama rata. Ini pula tadi kita sudah paham kawasan ini kepekatan molekul air rendah, tapi zat terlarut adalah tinggi. Oleh itu air daripada sini akan pindah ke sebelah agar kepekatan molekul air dan juga molekul zat terlarut adalah sama. Sebab itu seolah-olah air tadi itu bergerak dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah untuk menjadi sama. Okey, nanti dalam kelas kita akan bincang lebih lanjut tentang ini. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Oleh sebab itu, sel pengawal menjadi segah dan membengkok. Sebaliknya, pada waktu malam atau hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal juga secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid ataupun lurus. Okay, ini gambar aja lebih jelas. Kalau flasid lurus, dia akan tertutup sebab air semua keluar. Tapi kalau ada air masuk, dia akan membengkok. Kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Persekitaran, terutamanya udara yang tidak tercemar, amat penting untuk menjamin tumbuh-besaran dan kemandirian tumbuhan. Kesan jerebu, debu dan habuk terhadap kemandirian tumbuhan. Sekiranya keadaan berjerebu, berdebu dan berhabuk, udara yang tercemar ini memudaratkan tumbuh-besaran dan kemandirian tumbuhan. Selain mengurangkan cahaya matahari sampai ke tumbuhan dan kadar fotosintesis, jerebu, debu dan habuk yang terenap pada liang stoma juga menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dan persekitaran. Kesan gas berasid kepada dalam udara terhadap kemandirian tumbuhan. Gas bahan pencemar udara yang berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida melarut dalam air hujan untuk menghasilkan hujan asid. Hujan asid membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah berasid serta kurang subur. Tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah yang berasid. Hal ini mengurangkan hasil pengurangan pertanian dan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan. Antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global, yang pertama mengharamkan pembakaran terbuka di Indonesia dan Malaysia, menghadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar Beijing di China, dan menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Maka tamatlah kita punya pembelajaran pada bahagian 2.5. Semua langkah-langkah ini sebenarnya mencegah pencemaran agar kita terus hidup dengan baik dan ingat, kesihatan kita akan terjaga. Hasil daripada alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar. Tahniah kerana menonton kelima-lima penerangan cikgu berkaitan bab yang kedua ini. Sekian dan terima kasih.